Bila mati saja anak Adam, terputus segala amalan-amalan dia kecuali 3 je yang boleh terus hidup. Apa dia? Waladin salih yad'uhu lah. Anak yang salih yang mendoakan kita. Yang kedua apa dia? Sadaqatin jariyah, sedekah yang bermanfaat. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Setelah mana kematian di kalangan mereka tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana di antara maghrib dan isyak ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar ataupun kita memahami perjalanan kita pada masa yang akan datang, yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ini, iaitu perjalanan kita ke alam barzakh, yang saya diminta untuk baca kitab dan juga sebut beberapa perjalanan-perjalanan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang ini. Tuan-tuan tahu bahawa masa yang kita berada sekarang ini merupakan masa yang paling tak pernah dalam sejarah kita berada dalam satu suasana berkecamuknya kematian manusia. Matinya manusia ni seramai sejumlah lebih kurang 1 juta lebih kerana COVID-19 ini sendiri. Dan alhamdulillahnya dalam jumlah yang terjadi ini, nama kita tak tersenarai di antara mereka tersebut. Padahal patut-patutnya dengan ujian-ujian yang berlaku dalam hidup kita ini, kematian tu boleh jadi kita akan masuk juga dalam hidup kita saat yang kita akan dipanggil menghadap depan Allah. Cuma kita diajar supaya belajarlah keadaan suasana yang berlaku sekarang ini. Jangan kita jadi semakin berlakunya wabak ataupun keadaan yang sedang berlaku ini, kita semakin jauh dengan Allah. Orang kita pelik di saat mana kita sedang berada dalam satu suasana kemarahan Allah. Tak pernahlah Allah marah sebegini rupa terhadap bumi ini, kecuali sekarang inilah masa yang kita dapati Allah marah semarah-marah termasuk negara kita. Dalam keadaan kita ni hari ni lagi naik jumlah yang terjadi, dalam jumlah 400 lebih pada hari ni. Sepatutnya kita kena jangan sampai peringkat kemarahan Allah ini berterusan. Bagaimana caranya? Kita mesti cari jalan untuk menenangkan kembali alam ini dengan cara kita kembali kepada Allah, balik semula kepada perintah Allah dalam hidup kita ini. Betul lah Kementerian Kesihatan suruh kita jaga jangan bersentuhan, jaga yang disebut dengan kita jangan dekat sangat, distance kita ini jangan kita hampir. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena jangan jauh kita dengan Allah, kita kena semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni macam mana? Buat persiapan diri kita. Jangan kita ingat kita tak kena COVID maka kita tak mati-mati. Ni satu penyakit di kalangan kita hari ni. Kita lari daripada COVID, lari daripada kenanya COVID-19. Tengok-tengok kita mati juga. Kita akan menghadap depan Allah juga. Jadi kita tak buat persiapan untuk perkara demikian. Antara persiapan kitanya ialah menambahkan ilmu. Menambahkan ilmu dalam hidup kita ni untuk kita nak lalui pada masa yang akan datang nanti. Ilmu apa yang kita kena ada sangat? Salah satunya ilmu persiapan kita untuk menghadap di hadapan Allah. Malam ni saya nak baca satu tajuk khusus, di mana tajuk dalam suasana kita ini kita diminta supaya melarang mengharapkan kematian ketika mana ditimpa musibah.
Dalam hidup kita ni tak ada orang yang tak kena musibah. Semua di kalangan kita ni akan diuji oleh Allah. Tuan-tuan pun tahulah, bila kita sebut kita orang yang beriman pada Allah, maka akan kena ujian. Tak ada orang yang beriman pada Allah yang tak kena ujian. Dan apa yang berlaku pada kita hari ni pun ni merupakan ujian Allah. Yang kita kena faham, selagi mana kita tak kembali kepada Allah, selagi itulah kita akan diuji dengan ujian-ujian yang besar dalam hidup kita. Ujian ini bergantung pada seseorang. Ada orang yang mampu memikulnya, ada orang yang dia dalam keadaan yang dia tak mampu nak pikul keadaan yang berlaku dalam hidup ini. Tapi bila tak dia rasa tak mampu nak pikul, maka di waktu tersebut dia mengharapkan kematian. Yang ni yang berlaku di kalangan kita. Bila kita diuji dengan ujian-ujian, lalu ada setengah orang sebut matilah senang, dia sebut demikian. Dia tahu ke lepas pada mati itu jauh lebih senang daripada dia hidup. Padahal peluang hidup ini merupakan satu peluang yang kita kena faham. Dalam hidup kita jangan lepas pada diri kita peluang waktu mana kita hidup ini. Ramai orang kita bila dia hidup, dia fikir bahawa dia ni diberi nikmat untuk dia mengecapi nikmat-nikmat hidup tanpa dia fikir apa benda yang dia kena buat bila dia diberi peluang untuk hidup ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa dalam hidup kami. Yang ini hadis yang terkenal yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umat Islam ini. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa. 5 masa ni Allah bagi pada diri kita. Tapi 5 masa yang Allah bagi, suatu hari Allah rentak, tarik balik 5 masa yang Allah bagi. Apa dia? Syababaka qabla haramik. Waktu mana kamu muda sebelum kamu jatuh tua, wahai manusia. Bila kamu muda, kamu tolong rebut peluang kamu. Kerana orang muda ni tak mudah jadi orang muda. Kerana apa dia? Ramai orang muda dia leka waktu mana saat muda dia. Dan bila kamu akan terasa nikmatnya muda ni bila kamu tua. Selagi mana kamu tak tua, selagi tu kamu tak rasa nikmat muda kamu dalam hidup kamunya kamu lalai. Kamu terlupa terhadap nikmat yang Allah bagi pada diri kamu waktu muda. Bila lagi kamu kena ambil peluang dalam hidup kamu, Rasulullah sebut, wa ghinaka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Orang kaya jangan ingat dia kaya sampai bila-bila. Satu hari nanti kamu akan jatuh miskin dalam hidup kamu. Jangan kita ingat kita ni bila ada harta segala-gala, kita memiliki segala-gala. Tak. Rasulullah kata, satu hari nanti harta kamu tu tak bernilai lagi pada diri kamu. Kamu waktu mana kamu nak bagi derma, orang tak nak terima derma kamu. Waktu mana kamu nak buat jamuan, orang tak nak datang jamuan kamu. Kamu manfaat apa? Kamu harta benda banyak, tapi satu ketika kamu jatuh miskin pada diri kamu. Miskin kawan-kawan, miskin yang disebut dengan persahabatan, miskin dengan doa-doa orang yang soleh untuk diri kamu. Kamu dah miskin dah di saat demikian. Kemudian yang ketiga, bila kena rebut lagi masa dalam hidup kita ni, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu disibukkan dalam hidup kamu. Kamu lapang ni, jangan kamu ingat kamu lapang sampai bila-bila, wahai hamba Allah. Satu hari nanti kamu akan jadi sibuk, kelam kabut pada diri kamu. Bila kamu sibuk? Bila kamu kena sakaratul maut. Bila kamu kena sakaratul maut, kamu jadi sibuk yang amat sangat. Waktu tu kelam kabut dalam hidup kamu. Bila lagi kamu kena ambil peluang dalam hidup kamu? Sihhataka qabla saqam. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit dalam hidup kamu. Ni pun kamu ambil peluang pada diri kamu. Orang yang sihat, jangan kamu biarkan waktu sihat kamu tersebut dalam keadaan yang begitu saja, jangan. Tapi ambil peluang lah. Waktu mana kamu sihat, datanglah masjid, datanglah ke surau. Waktu mana kamu sihat, kamu belajarlah ilmu yang kamu belum dapat lagi dalam hidup kamu. Dan akhir sekali kamu ambil peluang pada dia, wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu jatuh mati pada diri kamu. Hidup kamu ni, jangan kamu ingat kamu hidup sampai bila-bila. Kamu raja ke, kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu datuk ke, kamu apa pun pada diri kamu, kamu jangan ingat kamu akan hidup sampai bila-bila. Satu hari nanti kamu akan jatuh mati juga pada diri kamu. Siapa yang matikan kamu? Ni malaikat akan datang.
cabut nyawa kamu yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang ni, ambil peluang untuk apa, kita tanya. Nak ambil peluang untuk apa ustaz? Kita pun jawab, ambillah peluang untuk kita buat yang disebut dengan guna manfaat seluruh tenaga kita, masa kita, segala harta benda kita untuk Islam. Itu dia panggil demikian. Kalau orang tanya, ambil peluang untuk kat mana? Nak buat apa dia? Bila kita ada peluang yang Allah bagi untuk Islam. Jangan untuk diri kamu. Ada orang ambil peluang untuk diri dia, untuk mengenyangkan perut dia, untuk menyenangkan keluarga dia. Islam dia bukan ajar demikian. Bila kamu ada peluang, kamu ambil peluang itu untuk Islam. Gunakan untuk Islam. Segala benda yang ada pada diri kamu, jangan kamu guna untuk kepentingan diri kamu, tapi kamu manfaatkan untuk Islam. Ini dipanggil demikian. Kerana suatu hari dalam hidup kamu akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian ni banyak. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim. Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mulut-mulut kamu sebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kamu. Dengan ujian ini kami tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin. Allah tahu siapa yang dusta kepada Allah. Lalu alim ulama bincang, dalam hidup kita ni, kita boleh terlepas ke dalam hidup kita daripada kena ujian? Tak ada seorang pun di kalangan kita ni akan terlepas bila kena ujian. Kenapa dia Allah jadikan ujian ini? Kita akan tanya, kenapa Allah jadikan kita diuji? Yang pertama, alim ulama sebut dengan tujuan Allah nak suruh dekatkan lagi kita dengan dia. Ni cara. Kenapa Allah uji pada kita ni? Nak suruh kita dekat dengan dia lah. Selagi mana kita ni tak diuji, kita tak sedar. Kadang-kadang orang kita ni, bila dia hidup senang sangat, dia jadi terlupa pada Allah. Yang Allah kena COVID ni, kenapa? Ada orang yang celik mata, ada orang tak celik mata lagi. Ada lagi orang kita ni masih lagi sibuk dengan pergi kelab malam. Dalam keadaan suasana kena COVID, elok-elok dah kena yang disebut dengan penyakit. Ramai di kalangan kita masih lagi yang tak sembahyang, masih lagi yang tak tutup aurat. Padahal Allah kenakan COVID ni dengan tujuan kamu celiklah mata. Kenapa kena COVID ni? Mesti kerana dosa. Allah ajar dah dalam hidup kita ni, semua yang terjadi dalam hidup kamu itu kerana dosa. Fakullan akhazna bidzambih. Semua yang terjadi dalam hidup kamu tu aku jadikan kerana dosa yang kamu buat. Dosa. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Ada di kalangan kamu sebelum daripada ni kami turunkan hujan batu. Bila turun hujan batu, mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man khasaf wa minhum man akhadat usayhah. Allah sebut, ada di kalangan kamu yang kami jadikan petir. Bila kena petir tu, pecah bergendang telinga, mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan kamu yang telah kami jadikan kami belah bumi, kami berungsurkan tanah, mati bergelimpangan kamu dalam tanah. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air yang besar, jadi tsunami, lalu mati bergelimpangan kamu dalam air tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sebut, Allah tak buat demikian kerana nak buat khianat pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi yang berlaku ni kerana kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Itu cara Allah. Bila Allah dia nak kenakan, nak suruh kita ingat pada dia balik, Allah jadikan ujian. Itu sebab yang pertama. Alim ulama sebut demikian. Yang keduanya, untuk mengkafarahkan dosa kita yang lalu. Kalau orang tanya kenapa kita kena uji ustaz dalam hidup ni, kerana Allah nak kafarahkan dosa-dosa kita yang lepas. Allah nak buang dosa-dosa ni. Lalu Allah kenakan ujian dalam hidup. Kadang-kadang kan di kalangan kita tanya, kenapa bila kita tua-tua ni ada je penyakit 3 serangkai kita sebut. Kenapa kita dulu muda-muda tak kena, waktu mana kita tua baru kena? Ada di kalangan kita tanya, saya ni dulu ustaz jaga kesihatan, jaga makanan, jaga itu, tiba-tiba kena juga go out dipanggil. Kena juga gaul. Kenapa saya ni kena juga? Padahal saya ni dah jaga dah. Jawabnya Allah nak kafarah dosa. Dia panggil. Allah nak kafarah dosa. Allah nak suruh
kita ni bila kita mati tak ada lagi dosa yang kita bawa. Ni saat mana kita hidup ni Allah kenakan dahulu. Mana kita nak di dunia kenakah ataupun kita nak dalam kubur yang kena. Tentulah orang yang cerdik dia kata, tak apalah Allah, kalaupun kamu kenakan pada aku ujian di dunia ni, moga-moga dengan ujian yang aku kena ni menyebabkan terhapus dosa-dosa aku yang lalu. Ini cara demikian. Dalam hadis Rasulullah cerita panjang dalam bab ni. Ada di depan nanti kita akan jumpa. Dalam hadis Rasulullah sebut, kalaupun ada satu dosa orang mukmin, kalau Allah sayang nak masukkan dia dalam syurga, Allah pastikan pada dia dikena kafarahkan di atas dunia sehingga dia mati dalam keadaan tidak ada menanggung dosa lagi. Ini satu cara Allah nak tunjuk sayang pada hamba dia. Dua, yang ketiga, kenapa Allah jadikan kita ni kena dosa, kena ujian? Kerana kita ni orang mukmin. Kalau kita orang munafik, Allah tak kenakan ujian. Allah jadikan bila kamu jadi orang mukmin, kamu kena ujian. Itu sebab bila kamu kena jadi orang mukmin, kamu akan berhadapan dengan ujian. Ujian tuduhan, ujian fitnah, ujian itu, ujian ini akan berlaku dalam hidup kamu. Kemudian kenapa kita kena lagi? Lalu dijawab lagi, untuk memudahkan saat kematian. Ini cara Allah kenakan ujian. Kalau kita tanya, kenapa kita kena ujian dalam hidup kita ni? Nak suruh Allah ajar pada kita, nak ingatkan kita, bila dekat nak mati nanti, senang kamu mengucap. Ada orang yang bila dekat nak meninggal dunia tak boleh nak mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Hanya dosa-dosa datang mengganggu saat mana dia nak menghadap depan Allah. Ramai orang kita ni bila dia je tangguh taubat, bila saat mana dia dekat nak menghadap depan Allah, tiba-tiba dia tak boleh nak melalui saat yang begitu. Kenapa dia tak boleh? Kerana dosa-dosa dia mengganggu dalam kehidupan dia. Yang ni terjadi dalam kehidupan seorang tersebut. Kemudian kenapa lagi kena ujian? Untuk mendapatkan dia yang disebut dengan untuk memudahkan dia mendapatkan syurga Allah. Itu cara alim ulama ajar. Kenapa lagi kita kena ujian? Untuk nak mendapatkan kita syurga dengan cara yang mudah. Itu cara bila kita kena ujian di atas dunia, senang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni di antara jawapan-jawapan para alim ulama. Lalu pada saat ini kita nak sebut beberapa perkara. Kita ni bila kena ujian-ujian pada kita, jangan harap satu benda jangan kamu harap. Harap apa dia? Harap mati. Jangan kamu harap mati. Bila kamu kena ujian dia, kamu kena tanggung ujian ini. Belajarlah untuk menanggung ujian. Kenapa kita jangan mengharapkan kematian? Dia ada beberapa sebab. Sebab yang pertamanya, kerana hidup itu pahala. Hidup ni pahala. Kita kena ingat demikian. Selagi mana kita boleh hidup, selagi mana kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita bernafas, setiap nafas-nafas mukmin ini dianggap pahala. Itu cara pada diri kita ni. Bila kita ni bernafas, kita boleh hidup, kita kena ingat hidup ini pahala. Bila kita mati, habislah pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, "Iza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa thalatha." Bila mati saja anak Adam, terputus segala amalan dia kecuali 3 je yang boleh terus hidup. Apa dia? Waladin salih yad'uhu lah. Anak yang saleh yang mendoakan kita. Yang kedua apa dia? Sadaqatin jariyah, sedekah yang bermanfaat. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Setelah mana kematian di kalangan mereka tersebut. Yang keduanya, kalau kita perhati kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala lagang, Islam lagang, jangan harap mati bila kita kena ujian. Yang keduanya, untuk memberi peluang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ingat ni pada dalam hidup kita. Lagi panjang umur kita, lagi senang untuk kita bertaubat pada Allah. Tapi kalau kita ni, umur kita ni singkat, maka di waktu mana peluang untuk kita nak bertaubat, susahlah pada diri kita ni. Lalu Islam nak suruh, bila kamu dalam keadaan yang kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namakan dengan panjang umur ini, maka di saat tersebut kamu boleh bertaubat dan kamu boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga, sebab apa lagi yang dikatakan larangan kita mengharapkan kematian ini? Kerana kita tak tahu apa yang Allah sediakan untuk kita pada masa yang akan datang nanti. Yang ketiga, sebab yang ketiga, kerana kita tak tahu
Allah Subhanahu Wa Taala nak sediakan benda apa lagi kalau kita hidup? Benda apa lagi yang akan datang dalam hidup kita? Lalu Rasulullah kata, jangan harap kematian. Dan insya-Allah kita akan sebut dalil-dalil daripada perkara demikian. Kemudian yang keempat, diberi peluang. Jika baik, pahala kita akan dapat. Jika jahat, taubat kita akan diberi untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang keempat. Hari ini saya nak baca beberapa dalil-dalil supaya kita faham bagaimana Islam larang jangan hidup ni. Kita hidup dalam keadaan nampak je masalah, minta mati terus. Bila ada masalah dia, minta mati terus. Jangan dalam hidup orang mukmin. Dalam hidup orang mukmin ni ada beberapa sebab yang kita sebut tadi. 4 sebab ni perkara yang asas dalam Islam supaya kita lakukan pada diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis daripada Anas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidak layak mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpa dia. Siapa-siapa yang kena musibah, jangan dia harap kematian. Rasulullah sebut. Kerana apa dia? Seandainya terpaksa mengharapkan juga kematian, hendaklah dia membaca doa ini. Rasulullah mula ajar. Kalaulah kena musibah, kita pun kata, ya Allah, tak boleh dah nak tanggung yang ni, ya Allah. Masalah ni berat sangat dah. Rasulullah ajar satu doa untuk kita sama-sama baca. Baca doa yang kalau sekiranya kita ni kena ujian yang berat dalam hidup, Rasulullah kata baca doa ni. Doa apa dia? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al mauta khairan li. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Baca ramai-ramai ya. Saya baca, tuan-tuan ikut. Allahumma ahyini in kana al hayat khairan li wa tawaffani idza kana maut khairan li. Ini doa ni doa mudah ya. Ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah kalau sekiranya kehidupan itu membawa kebaikan dalam hidup saya ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah saya ya Allah sekiranya kematian itu membawa kebaikan pada saya ya Allah. Doa yang diajar demikian. Kadang-kadang kan kita ni bila dah terlampau uzur sangat, terlampau tua sangat, satu hari kita dengar anak-anak kita berkelahi, bincang sama-sama dia, nak sebutnya siapa yang nak jaga mak ayah. Kita dengar dalam rumah tu anak-anak kita bercakap. Dia kata abang lah yang jaga. Kakak ni pula sebut abang yang jaga. Abang pula sebut aku banyak kerja, engkau yang kena jaga. Berkelahi di kalangan anak-anak kita, nak jaga kita. Lalu di waktu itu kita rasa kita ni jadi beban dah pada anak-anak kita. Hidup kita ni menyusahkan mereka dah. Sampai tahap demikian. Lalu bacalah doa ni. Allahumma ya Allah, wahai Tuhanku, ahyini, tolong hidupkanlah aku ya Allah. In kana al hayatu khairan li, kalau sekiranya kehidupan ni membawa kebaikan pada aku ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah aku ya Allah. In kana al maut khairan li, kalaulah sekiranya kematian itu membawa kebaikan dalam hidup aku ya Allah. Ini doa ni kita ajar. Kadang-kadang kita je waktu mana kita sakit ni, dengar doktor cakap dengan keluarga kita. Doktor bisik, misal contohnya, tak panjang dah umur ayah kamu ni, tak panjang dah umur mak kamu ni, suasana dia ni begini. Kita pun baca doa ni. Doa yang Rasulullah ajar. Rasulullah kata, kamu dalam keadaan yang payah di saat itu, baca doa ni. Allahumma ahyini, ya Allah, tolong hidupkanlah aku ya Allah. In kanal hayatu khairan li, kalaulah kehidupan ini membawa kebaikan pada diri aku ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah aku ya Allah. Idza kanal maut khairan li, ketika mana kematian itu baik dalam hidup aku ya Allah. Rasulullah ajar supaya kita baca doa itu, supaya kita di saat mana kita baca doa demikian, Allah lah yang memberi keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Ini Rasulullah sebut demikian. Satu yang pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut lagi, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Tidak juga berdoa agar segera dimatikan sebelum kematian itu menjemputnya. Rasulullah sebut asas hidup ni
Jangan kamu harap mati. Masalah macam mana pun pada diri kamu, jangan kamu harap mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Janganlah kamu ni kamu rasa berat bebanan dengan kehidupan ini sehingga datang perasaan pada diri kamu, matilah aku lebih baik pada dalam hidup ini. Jangan. Rasulullah sebut demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sehinggalah bila kamu kena sampai mati ni, mati ni bila sampai masa kamu, Allah akan matikan kamu. Kamu janganlah dengar saja doktor bagi tahu pakcik, penyakit pakcik ni tak boleh tahan dah ni, akan mati dah penyakit pakcik ni. Jangan kita kata sebaik-baik mati cepatlah tu, esok teruslah, misal contoh. Jangan sebut demikian. Rasulullah sebut, bila kamu ni kena musibah, kena ujian dan sebagainya, kamu jangan harap mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ajar pada kita, ketahuilah sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal, terputuslah amalnya, terputuslah amalan kamu. Kamu kena ingat, bila kamu mati ni, kamu jangan ingat bila kamu mati itu kamu akan ada lagi amalan. Terputus amalan kamu. Rasulullah kata, tu yang paling bahaya. Maknanya bila kamu hidup itu pahala. Kamu selagi mana kamu boleh hidup, kamu usahalah biar hidup. Kadang-kadang kan ada orang yang bila dia brain dead, misal contohnya, otak dia telah mati, tapi jasad dia hidup lagi. Digunakan oksigen, digunakan dengan bantuan pernafasan. Dia oksigen dia membantu dia hidup. Lalu macam mana kita nak buat? Nak cabut ke tak cabut? Lalu diajar dalam Islam, jangan cabut selagi mana dia ada duit untuk menanggung oksigen tersebut. Guna harta benda dia. Guna harta benda dia untuk tanggung. Kenapa? Bila dia bernafas tu, tiap kali mana dia bernafas, tiap kali itulah pahala dan tiap kali itulah dikafarah dosa dia. Tu ganjaran. Sampai bila? Sampailah di saat mana habis harta-harta yang dia cari. Ini pesan pada anak-anak kita kan. Anak-anak kita ni, kalaulah suatu hari nanti abah ni satu hari otak dah mati dah, jasad dia hidup pun dengan oksigen je, bantuan oksigen. Selagi mana ada harta abah, jangan habiskan harta abah tersebut, guna bayar kepada hospital. Kalau dah sampai kena butang, masa itulah masa perlu yang dicabut oksigen tersebut untuk kamu tidak menanggung lagi beban. Abah pun tak menanggung beban bila masuk dalam kubur nanti. Itu cara dalam hidup kita. Kerana kita cari harta benda ni untuk apa dia? Cari harta benda untuk kita dapat pahala dalam hidup kita. Bila tuan-tuan simpan harta ni, bagi tahu pada anak-anak kita, abah simpan harta ni, bila abah sampai satu saat di mana otak abah dah mati dah, tapi jasad ni boleh hidup dengan oksigen, gunakanlah duit tersebut. Dengan tujuan apa guna duit ni? Tujuannya nak suruh kerana hidup itu pahala. Rasulullah sebut demikian. Selagi mana kita boleh hidup. Kerana hidup, tiap-tiap hari yang kita hidup ni, Allah kafarah dosa. Allah buang dosa-dosa kita yang lalu. Sampai satu ketika, kita ni terpaksa menanggung dah. Kita ni terpaksa menanggung bebanan pula. Duit dah habis dah. Harta benda kita dah habis dah di waktu itu. Lalu kena orang lain tanggung beban. Lalu kita kata, cabutlah nafas di waktu tersebut. Cabutlah wire tu, biar di saat itu masa yang sesuai untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajar demikian. Kerana hidup ni, sesungguhnya bila seorang itu di antara kalian meninggal, terputuslah amalannya. Sesungguhnya seorang mukmin tidak bertambah umurnya kecuali hal itu akan menjadi semakin baik dalam hidupnya. Orang mukmin ni, lagi mana kita menafas, lagi mana Allah tambah umur kita, tambah umur, inilah sebaik-baik mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umur dia. Lagi panjang umur dia, lagi cantik amalan dia. Lagi panjang umur dia, lagi cantik amalan dia. Siapa dia? Orang demikian? Orang mukmin. Orang mukmin itu begitu. Lagi Allah panjangkan umur dia, lagi dia dekatkan diri dia dengan Allah. Lagi dipanjang umur dia, lagi kita dekat merapatkan diri pada Allah. Kita ni, orang kita ni pelik. Lagi Allah marah, lagi-lagi daripada Allah. Lagi Allah marah kan dengan COVID ni, tak adalah kemarahan Allah. Ni kemuncak kemarahan Allah ni. Orang kita boleh lagi tak baca Quran, lagi tak datang semayang berjemaah, lagi kita buat alasan. Orang tanya, kenapa tak datang semayang berjemaah?
Covid, dijawab demikian. Covid pula, padahal dengan Covid itulah kamu kena usaha untuk dekatkan diri kamu pada Allah. Bangun tahajud malam, baca Quran, lagi bersedekah. Ni cara untuk nak memadamkan kemarahan Allah dalam kehidupan kita. Sayang orang kita ni, dia nampak bahawa Covid ni di sudut penyakit dia. Dia tak nampak bahaya Covid sampai peringkat mati seseorang. Habis kemuncak kita ni mati. Tapi yang pelik, orang kita tak takut dengan syaitan. Syaitan tak nampak, Covid pun tak nampak. Dua-dua ni tak nampak. Syaitan ni pun tak nampak, Covid ni pun tak nampak. Allah dah sebut dah. Lama dah Allah sebut. Syaitan ni musuh yang nyata dalam hidup kamu. Manusia tak faham. Allah jadikan Covid. Covid pun tak nampak mata juga. Tak nampak pandangan mata. Kenapa orang kita takut dengan Covid? Dia tak takut dengan syaitan. Syaitan, Covid ni habis-habis tinggi, mati kita. Mati kita. Jahat syaitan, habis tinggi dia, masuk kita dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mana bahaya di antara syaitan, jahatnya syaitan dengan jahatnya Covid? Dua-dua ni bahaya. Dua-dua ni bahaya. Dua-dua ni jahat. Tapi mudarat yang lebih besar ialah jahatnya syaitan. Itu kita kena faham di kalangan kita. Orang kita kena Covid macam-macam kali. Sampai tak baca Quran. Sampai tak bangun tahajud malam. Sampai badan yang kuruh jadi berat. Kenapa jadi demikian? Makan banyak. Berulang ke dapur je tiap-tiap masa. Yang menyebabkan di kalangan kita ni, kita nampak bila kena Covid, kita kena jadi macam tu. Tak betul langsung dalam hidup kita. Maksudnya, bila kena Covid ni, cari jalan. Macam mana aku nak dekatkan diri dengan Allah? Macam mana aku nak suruh Allah jangan marah pada aku, pada keluarga aku, kepada negara aku, supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada yang namakan dengan penyakit yang sedang diderita ini. Saya sebenarnya pada asasnya saya tak nampak hanya berakhir Covid ini dengan vaksin. Tidak. Dia tidak akan berakhir dengan adanya vaksin. Tetapi berakhirnya Covid ini bila? Bila kemarahan Allah itu reda. Selagi mana kemarahan Allah itu tak reda, selagi itulah Covid ini akan berkembang. Tak pernah dalam sejarah dunia orang mati sampai lebih kurang 1 juta lebih kerana satu penyakit saja. Virus yang kecil yang tak nampak pada pandangan mata. Sejarah dunia ni yang paling teruk dalam sejarah kita, yang mati di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, di zaman Ta'un Amwas. Tu je yang kena. Tu pun mati 20,000 lebih je. Orang berlari ketakutan kematian. Hari ni kita kena dalam sejarah dunia. Kalaulah umur dunia ni panjang lagi, lepas pada kita mati ni akan dikenang oleh anak cucu kita. Sejarah saat yang kita berada sekarang. Tak pernah kita tak terfikir semayang kena berjarak macam ni. Tak terfikir kita tak boleh bersalam di antara satu sama lain. Tak terbayang dalam pemikiran kita sampai hidup ni kena basuh tangan sepanjang masa. Kenapa? Allah nak ajar. Aku dah bagi tahu dah pada engkau. Ada makhluk jahat yang tak nampak. Kamu tak belajar. Sekarang aku hantar makhluk yang paling halus dalam diri kamu, supaya kamu belajar. Kalau syaitan tu pun jahat, Covid ni pun jahat, syaitan tu lebih jahat daripada Covid ni. Itu dua-dua kita kena menjarakkan diri. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang kitanya jaga Covid, tapi syaitan kita biarkan masuk menguasai dalam kehidupan kita. Sebab tu walaupun berlaku PKP, walaupun berlaku macam-macam gaya diajar oleh Kementerian Kesihatan, maksiat tu dibuat juga oleh orang. Kenapa maksiat dibuat juga oleh orang ni? Kerana orang kita tak nampak bahawa bahayanya Covid yang berlaku ni punca disebabkan apa dia? Kemarahan Allah yang belum reda di kalangan umat manusia ni sendiri. Marahnya Allah dengan kita. Kemudian masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, sebab jika dia seorang yang baik, ia akan semakin bertambah baik. Rasulullah sebut demikian. Kalau dia orang soleh, kalau dia harap mati, habislah soleh dia tersebut. Kalau dia orang soleh, bila dia tak mengharapkan kematian, dia harap panjang umur, lagi banyak pahala yang dia buat, lagi banyak ganjaran yang Allah sediakan untuk diri dia. Ini Rasulullah ajar demikian. Kemudian jika seorang tersebut dia jahat, mungkin akan dia meninggalkan kejahatan itu bila dipanjangkan umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harap demikian. Bila kita ni baik, katakanlah Allah panjang umur, lagi baik, lagi banyak amalan soleh kita. Satu, kita ni jangan semakin jauh dengan Allah, biar semakin berumur semakin dekat dengan Allah, sehingga kan orang nampak kita ni ahli syurga Allah.
Biar kita ni orang tengok pada pakaian kita, pada cakapan kita, tanda-tanda ahli syurga Allah yang ada pada kita. Jangan kita ni semakin panjang umur, semakin buruk amalan. Ataupun statik, sama je pada diri kita. Tak berubah-ubah dalam hidup. Baca sejak muda sampai tua, inna a'tayna, inna anzalna. Jangan begitu. Biar menambahlah. Lagi menambah umur kita, lagi menambah amalan kita, lagi banyak hafalan kita, lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Ni sifat orang mukmin. Rasulullah ajar demikian. Orang mukmin demikian. Kemudian sedangkan Imam Ahmad Ar-Razzaq, Abu Ya'la, Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, janganlah kalian mengharapkan kematian, kerana sesungguhnya tempat pengawasan Allah, Allah itu adalah lebih menakutkan. Rasulullah kata, jangan kamu harap kematian, kerana dalam kubur tu jauh lebih takut daripada hidup atas dunia. Dalam kubur tu, kamu jangan ingat, masuk dalam kubur tu, dia akan jadi menenangkan kamu, melapangkan kamu. Tak, tempat pengawasan Allah dalam kubur, pada mahsyar, sampai kamu nak melalui titian sirat, jauh lebih menakutkan daripada kamu hidup atas dunia. Kamu rasa takut bila kamu kena ujian, kamu rasa takut. Tapi dalam kubur tu jauh lebih menakutkan. Cuba bayang malam pertama dalam kubur macam mana. Allah tak payah malam pertama lah. Hari pertama orang letak kita dalam kubur seksyen 21 tu senang. Bila orang letak jenazah kita di kubur seksyen 21 tu, tanah tu tutup di atas tu badan kita ni, rasa air tu menitik daripada atas tu turun ke bawah. Macam mana kita nak jadikan kubur kita ni sama daripada air yang turun tu? Hari yang kedua kita dalam kubur, badan kita bau semacam je, tiba-tiba keluar ular di kaki kita. Ular pula warna hitam sebesar tengkuk unta. Rasulullah kata, bala je tu badan kita, mula belik badan kita. Agak-agak macam mana kita nak lepas daripada belitan ular yang sedang menggigit kita? Hari yang tiga kita dalam kubur tu, dah bau badan semacam dah 3 hari dah dalam kubur ni. Macam mana kita nak buat? Tiba-tiba keluar ulat sebesar telapak tangan, bunyi ulat itu sedang memamah daging-daging kita, makan tulang-tulang kita, bunyi rak, sedang mamah daging tulang kita. Agak-agak macam mana kita nak lepas saat itu? Rasulullah kata, dalam masa pengawasan dalam kubur tu jauh lebih menakutkan daripada kamu hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni kita takut atas dunia. Kita boleh cari orang, kita boleh jumpa, ustaz, saya semalam mimpi menakutkan, semalam saya jadi begini, semalam saya jadi begini. Kita boleh bagi tahu pada doktor, semalam saya menggigil, semalam temperature saya naik. Macam mana doktor nak buat? Kita boleh cari orang dalam kubur. Nak cari siapa di saat mana kita dalam sorang-sorang dalam kubur? Saat mana kita bangun di padang mahsyar tu, di saat pengawasan Allah, bangun di padang mahsyar, tengah melayang suatan amalan manusia tu, tiba-tiba tangan kiri terangkat, tangan kanan tak terangkat. Agak-agak nak buat macam mana? Agak-agak macam mana nak buat? Yang jangan biarkan tangan kiri terangkat, jangan biar tangan kiri terangkat, nak suruh naik tangan kanan. Tangan kiri tiba-tiba terangkat sendiri tangan kiri. Macam mana kita nak buat supaya turun balik tangan kiri tu, naik balik tangan kanan ini? Nak lalu titian sirat tu, depan titian sirat tu, bawah titian sirat tu, api neraka yang mengaung-ngaung bunyi, syahiqan wahyatafur. Ni ayat yang kita baca tiap-tiap malam lepas isyak kita baca ni, takadu tamayyazu minal ghais. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, hampir pecah neraka ni. Takadu tamayyazu kullama ulqiya fiha, ketika mana dicampak tu tergulung-gulung daripada atas tu neraka tersebut orang ni, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum, datang malaikat tanya, khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Atas dunia dahulu tak ada orang buat kuliah ke? Tak ada orang mengajar ke? Kamu hidup atas dunia dahulu, alam ya'tikum nadhir, tak ada orang bagi peringatan pada kamu. Kamu jadi macam ni. Allah, Rasulullah kata, masa tu tak boleh nak cerita dah. Takutnya nak melalui titian sirat sampai peringkat nak boleh lepas, biar masuk dalam syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni Rasulullah kata, jangan kamu harap kematian, kerana sesungguhnya tempat pengawasan itu adalah lebih menakutkan. Rasulullah sebut demikian. Sesungguhnya di antara kebahagiaan bagi seseorang adalah panjang usianya. Tanda-tanda tuan-tuan bahagia, Allah panjangkan umur kita.
Tanda kita bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tanda-tanda kebahagiaan yang kamu miliki, Allah panjangkan usia dia sehingga Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk dia bertaubat pada Allah. Sayang, umur yang Allah bagi ni, minta ampun pada Allah. Berapa kali sehari kena minta ampun pada Allah? 70 kali sehari. Jangan terhenti ayah-ayah, ibu-ibu. Dalam hidup kita ni, tiap-tiap hari itu sebut je, Rabbighfirli, Tuhanku ampunkanlah dosaku. Menitik je air mata kita. Sibuk kita ni dalam hidup kita ni, jalan sikit je, Allahummaghfirli, ya Allah tolong ampunkan dosaku ya Allah. Bila Arab Badui datang tanya Rasulullah, Rasulullah nak sebut apa ya Rasulullah? Biar aku ni ada manfaat aku dengan Allah. Rasulullah sebut macam ni, Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sebut macam ni, Allahummaghfirli, tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Kemudian warhamni, tolong kesian padaku ya Allah. Aku ni nampak je begini, tapi dalam keadaan diri aku ni kalau kamu tak kesian, hanya aku ya Allah. Wahdini, tolong bimbingkanlah aku ya Allah. Tolong didik aku ni, tolong tunjuk jalan hidup. Macam mana jalan yang sebenar aku nak hidup. Wa'afini, ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahan yang aku lakukan sebelum daripada ni ya Allah. Ini doa sebagai seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lagi panjang umur dalam hidup kita ni, lagi panjang usia kita ni, lagilah kita banyak taubat pada Allah, minta ampun dan minta ampun pada Allah. Kemudian disebut lagi oleh Qais Ibn Hazim berkata, kami pernah datang mengunjungi Khabbab yang saat mana dia hendak membakar diri dia, yang saat itu hendak membakar diri dengan 7 kali bakaran. Lalu dia berkata, seandainya Nabi SAW tidak melarang kita berdoa untuk memohon, nescaya aku akan melakukannya. Khabbab bin Al-A'raj, di antara sahabat Rasulullah SAW yang dianya nak dibakar. Dia kerana dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dibakar dengan 7 kali bakaran. 7 kali bakaran kerana Islam, kerana beriman pada Allah. Bila saat yang sebegitu, dalam keadaan yang Khabbab ini berlaku pada Khabbab, lalu Rasulullah SAW bila dalam keadaan orang nak bakar Khabbab ini, Khabbab kata, walaupun macam mana pun ujian yang berlaku dalam hidup kamu, jangan sekali-kali kamu minta kematian pada diri kamu. Ini Khabbab bin Al-A'raj dipanggil demikian. Al-Qasim, pelayan Muawiyah, meriwayatkan bahawa Sa'ad ibn Waqqas pernah berdoa mengharapkan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Sa'ad dia berdoa mengharapkan kematian. Rasulullah mendengarnya. Allah bersabda, janganlah kamu mengharapkan kematian. Jangan kamu minta kematian. Sebab Rasulullah kata, seandainya kamu termasuk penghuni syurga, terus hidup adalah lebih baik bagi kamu. Kalau kamu ni ahli syurga, kamu hidup atas dunia, dunia ni lebih baik. Orang lain boleh tumpang dengan kamu. Yang kamu pergi minta mati itu kenapa? Rasulullah tegur pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah tegur, jangan doa begitu. Rasulullah kata, kalau kamu ahli syurga, kamu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagilah kita ni dalam hidup kita. Kita tanya balik, habis tu kita ni boleh kenal ke orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka atas dunia ni Ustaz? Ya, Rasulullah jawab, ya. Boleh kenal. Sekarang ni pun kita boleh kenal. Oh, boleh kenal orang tu ahli syurga, orang ni ahli neraka. Boleh kenal dah di kalangan kita. Sahabat-sahabat tanya, "Falimadza ya'mil amilun?" Buat apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Kalau kita dah tahu dah kenal dah orang tu ahli syurga, orang ni ahli neraka. Rasulullah kata, kamu tengok. Orang tu kalau dia ahli syurga, kulli ma yussira khuliqalah. Allah permudahkan jalan dia untuk masuk dalam syurga Allah. Kamu tengok perangai dia. Perangai dia, akhlak dia tu, semakin dia tua, semakin dekat dengan syurga. Semakin dia berusia, semakin menampakkan wajah ahli syurga pada diri dia. Tapi kalau dia ahli neraka, kamu boleh tengok, semakin tua dia, semakin nampak dia nak pergi ke neraka. Semakin nampak dia nak pergi ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni jangan pula lepas pada ni tengok kawan-kawan kita, aku tengok muka kau ni neraka je kita. Jangan pula kita sebut demikian. Cuma kita ni diajar supaya apa dia? Perhati diri kita. Perhati betul-betul diri kita ni. Aku ni nak masuk syurga, aku ni masuk neraka dalam kehidupan aku. Kita telah memilih jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kamu 2 jalan dalam hidup kamu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada kamu 2 jalan.
dalam hidup kamu. Sama ada kamu nak masuk syurga ataupun kamu dihumban ke dalam neraka. Apabila tajuk ni insya-Allah kita akan sebut keutamaan umur yang panjang dalam ketaatan pada Allah pada pengajian yang akan datang nanti pula insya-Allah. Tajuk ni pun tak ingat-ingat dah lepas pada ni tak. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan sekali sebulan kita ni ada kesempatan dan manfaat untuk kita memahami yang diajar oleh, saya baca daripada yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di antara kitab yang kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan beli kitab ni, Ziarah ke Alam Barzakh. Ziarah ke Alam Barzakh ni di antara kitab yang saya belajar semenjak daripada kecil lagi. Belajar petang-petang Jumaat saya belajar dengan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Waktu mana dia mengajar lepas pada Jumaat tiap-tiap minggu. Dia mengajar waktu mana saya kecil dahulu. Tuan-tuan baca kitab ni. Kalaupun tuan-tuan tak sempat, tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan mudah-mudahan dengan cara demikian kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hidup kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah akan umur kita dan Allah jadikan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga firdaus Allah insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, kat bawah tu ada kitab yang saya karang. Ni kitab-kitab ni beberapa buah kitab yang saya karang ni saya bangunkan ma'had tahfiz. Di section 8 saya buat sekolah tahfiz. Saya dah lebih kurang 12 tahun dah saya buat dalam sekolah tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim. Saya buat di Kelantan sebuah, saya buat di Pahang sebuah, di section 8 ni sebuah. Kemudian saya buat lagi di Pulau Langkawi sebuah. Yang terbaru ni saya buat di Kuala Terengganu sebuah. Apabila ada seorang hamba Allah yang wakafkan tanah seluas 8 ekar pada saya. Kemudian saya diminta saya bangunkan sekolah tahfiz. Alhamdulillah saya bangunkan 5 buah lah sekolah. Kemudian satu college di U12 ni kita bangunkan college Islam. Anak-anak yang habis 30 juzuk sana sambung pula di U12 ini. Takat ni di U12 tu ada lebih kurang 80 lebih lah anak-anak yang habis 30 juzuk Al-Quran. Yang paling laju berbau ni yang menghafal Quran di section 8 ni, seorang hamba Allah dia menghafal dalam masa 3 bulan habis 30 juzuk Al-Quran. Ini kelebihan anak-anak kita ni, Allah kurniakan demikian. 3 bulan tu habis 30 juzuk. Allah jadikan kelebihan yang tersendiri di antara mereka. Kita ni 30 tahun, inna a'tayna inna anzalna. Kita ni walaupun begitu pun kita belum boleh di kalangan kita. Saya bangunkan sekolah tahfiz ini mudah-mudahan biar ramai di Malaysia kita ni anak-anak yang soleh, orang-orang soleh yang boleh tolong kita di akhirat nanti. Cara demikianlah saya tolong di selatan Thailand pun dah sama juga. Di selatan Thailand, bila saya pergi ke selatan Thailand dalam lebih kurang 8 tahun yang sudah, bila ada anak-anak kecil-kecil je, umur lebih kurang 9 tahun, 10 tahun, lebih kurang 22 orang, anak putih-putih je. Saya tanya anak-anak ni mana? Datang daripada mana? Mereka jawab, ni anak-anak yatim piatu Ustaz, yang bapa mereka ditembak mati, kami bawa datang dalam kuliah Ustaz tersebut. Jadi saya kata, kita tanggunglah dia menghafal Quran. Kami tanggung, saya tanggung anak-anak tersebut belajar. Asalnya 22 orang, sekarang ni ada lebih kurang 600 lebih yang menghafal Quran. 600 lebih ni tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat pakat cari dana. Dalam 30,000, 40,000 sebulan kita hantar dana pada mereka tersebut di selatan Thailand. Alhamdulillah setakat ni jaya dalam suasana 8 tahun lebih, tiap-tiap bulan kita tolong dan bantu ni sendiri. Dengan cara kita suruh mereka bila lebah tersebut hasilkan madu tersebut mereka bangun tahajud malam-malam, mereka letak depan mereka berdoa pada Allah, mereka hantar ke section 8. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Di section 8 tu saya beli bangunan tersebut, asalnya 5 juta nak dijualnya. Alhamdulillah saya beli dalam jumlah 2 juta saja. Kemudian kita bangunkan. Kemudian alhamdulillah dalam suasana tersebut saya buat pusat rawatan Islam. Orang yang kena sihir, kena gangguan, saka dan sebagainya, jemput datanglah section 8 tersebut. Tuan-tuan datang. Saya tak ada bayaran apa-apa pun. Nak suruh orang kita jangan syirik pada Allah je. Datang, ramai yang datang mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air, mimpi jumpa dengan rumah lama, mimpi menyusu bayi, kadang-kadang jumpa budak-budak kecil. Benda apa ni Ustaz? Saya sebut ni gangguan saka. Kebanyakan orang kita kena gangguan saka ni sendiri. Kena gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Gangguan pusaka tu senyum-senyum je.
Saya jadikan dalam bentuk lotion macam ni lah. Tuan-tuan sapu je malam-malam nak tidur tu, sapu kat belakang, sapu dekat sendi-sendi ni, sendi-sendi kita kadang-kadang kebah-kebah tu, cuba sapu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada gangguan saka sebegini, insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة